Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini kita akan sambung topik bab 5, masih lagi bab 5, iaitu tajuknya pembiasan gelombang. Okey, pembiasan gelombang di bawah subtopik 5.4. Okey, pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 194. Okey, perhatikan pada gambar rajah di sebelah. So, gambar rajah di sebelah ni kamu perhatikan muka gelombang ni, pattern garisan-garisan ni. Muka gelombang ni melengkung semasa menuju ke tepi pantai. Okey. So, kelengkungan muka gelombang ni adalah disebabkan satu fenomena yang kita panggil sebagai pembiasan gelombang. So, apa itu pembiasan gelombang? Pembiasan gelombang ni merupakan perubahan arah perambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan laju gelombang apabila gelombang itu merambat daripada satu medium ke medium yang lain. Okey. So, apakah kesan pembiasan terhadap ciri-ciri gelombang? So, ciri-ciri yang kita akan perhatikan antaranya ialah laju gelombang, panjang gelombang, frekuensi dan juga arah. Okey. Alright. Pembiasan So, sebelum ni mungkin kamu pernah belajar berkenaan dengan pembiasan tapi mungkin kamu belajar berkenaan bukan dalam gelombang tetapi pada cahaya. So, untuk fizik pembiasan cahaya yang tu kita akan masuk dalam bab 6. Tapi mungkin dalam sains pernah kamu belajarlah berkenaan dengan pembiasan. Alright. Okey, kita tengok sikit info Bistari. So, laju gelombang air adalah dipengaruhi oleh kedalaman. Laju gelombang bunyi dipengaruhi oleh ketumpatan udara dan laju gelombang cahaya dipengaruhi oleh ketumpatan optik medium. Okey, so dekat sini kita akan perhatikan banyak dalam pembiasan gelombang ni ialah kita akan perhatikan pada air lah. So dekat sini kalau laju air dipengaruhi oleh kedalaman air. Okey, untuk mengkaji pembiasan gelombang kita akan menggunakan tangki riak. So ini adalah tangki riak. Pattern ini adalah tangki riak. Kalau macam dekat sekolah ada yang pakai jenis macam ni, ada juga pakai yang jenis lama. So jenis lama dia petak macam tu lah. Alright. So dekat sini cara penggunaan dia ialah dekat sini dia ada cahaya. Okey, so cahaya ni dia akan menembak pada air. So atas ni kita akan isi dengan air. So bila kena dia akan pantul. So pattern itu kita akan baca dekat sini. Alright. Okey, so dekat atas tu nanti kamu akan buat dua kawasan, di mana satu kawasan adalah kawasan dalam dan satu lagi adalah kawasan cetek. So, macam mana nak hasilkan kawasan cetek? Alright, so kawasan cetek kita hasilkan dengan kita letak kepingan perspek ataupun bongkah kaca lah, bongkah kaca yang tidak terlampau tebal lah. Okey, so nak menghasilkan kawasan cetek. Alright. So, hasil akhir daripada aktiviti di atas. Alright, so kita pergi terus kepada hasil dia. So, daripada aktiviti di atas, so kamu akan memperoleh pembiasan gelombang air satah. Okey, so daripada maksudnya bentuk yang pertama ialah kita akan perhatikan daripada air dalam kepada air yang cetek. Dan yang kedua ialah daripada air cetek kepada kawasan air yang dalam. Okey, so kalau kamu perhatikan dekat sini, air cetek ni dia seumpama ke kawasan lebih tumpat. Kalau cahaya lebih tumpat lah. Alright, kenapa cikgu kata lebih tumpat? Sebabnya ialah dia mendekati garisan normal. So kamu nampak dekat sini daripada kawasan dalam. So gelombang daripada kawasan dalam dia pergi kepada kawasan cetek. So kawasan cetek ni diwakili dengan kita letak bongkah tadi, bongkah perspek ataupun kita menggunakan bongkah kaca lah untuk menghasilkan kawasan yang cetek. Okay, so apa berlaku ialah gelombang yang terhasil tu dia akan mendekati garisan normal. So ni adalah garisan normal lah. Alright. Untuk daripada kawasan cetek kepada kawasan dalam pula adalah umpama kita pergi ke kawasan dalam. Maksudnya kita pergi kepada kawasan yang kurang tumpat. Okey. Alright, so kepada kawasan kurang tumpat, so kita dapati bahawa dia akan menjauhi garisan normal lah. Okey, so pergi kepada kawasan cetek, dia akan mendekati
Manakala kalau dia masuk kepada kawasan air dalam, apa yang berlaku ialah dia akan menjauhi. Alright. Okey, so jadual 5.3 di bawah menunjukkan meringkaskan kesan pembiasan terhadap ciri-ciri gelombang. So yang kita perhatikan adalah pertama, dari segi sudut tuju dan juga sudut biasan perbezaannya. Panjang gelombang lambda, frekuensi, laju gelombang dan juga adalah arah perambatan. Okey, so perhatikan yang pertama dahulu, iaitu kita ambil kira daripada kawasan dalam kepada kawasan cetek, iaitu pergi pada kawasan yang lebih tumpat. Okey, so sudut tuju lebih besar daripada sudut biasan. So pergi kepada kawasan yang lebih cetek. So macam mana kita nak ambil kira sudut tuju dan juga sudut biasan? Okey, so sudut mesti dikira daripada garisan normal. Okey, so dapati so garisan normal, sudut tuju lebih besar lah berbanding dengan sudut biasan. So sudut biasan adalah lebih kecil. So I adalah lebih besar daripada R. Manakala kepada kawasan yang dalam pula, okey, I dia kurang daripada sudut biasan. Maksudnya I dia lebih kecil dari kat sini ya. Okey, sudut tuju adalah kurang daripada sudut biasan. Okey, panjang gelombang. So, pergi kepada kawasan cetek, lambda dia akan berkurangan. Okey, so dekat sini kamu dapati bahawa kamu nampak garisan-garisan ni dia semakin rapat berbanding pada yang asal. Okey, mesti compare kepada yang asal lah. Alright. So, nampak dia menjadi lebih pendek. Kalau kepada kawasan yang dalam pula, asalnya dia rapat-rapat. Bila pergi kepada kawasan yang lebih dalam, dia punya lambda dia adalah semakin besar lah, semakin bertambah. Okay, ini berkurang, kawasan cetek berkurangan, kawasan dalam adalah bertambah. Okey, dari segi frekuensi, okey, so frekuensi tidak berubah bagi kedua-dua keadaan, sama ada daripada dalam ke cetek ataupun cetek ke dalam. Laju gelombang pula kepada di dalam kawasan cetek, laju gelombang akan berkurangan. Manakala kawasan dalam, laju gelombang adalah bertambah. Okey, so arah perambatan. Kalau kepada kawasan cetek, dia akan dibiaskan mendekati garisan normal. Manakala kalau pergi kepada kawasan dalam, dia akan dibias menjauhi garisan normal. Alright, so yang ni, kalau kita lukis lah. Alright, so yang ni dia akan mendekati garisan normal. So kalau pergi kepada kawasan dalam, okey, so ni dia akan menjauhi garisan normal lah. Alright. Okey. Melukis. Okey, so next, macam mana nak melukis gambar rajah pembiasan gelombang air satah? Okey, so dekat sini ada lebih kurang 4 step. Okey, kalau cahaya kita akan buat garisan saja, tapi kalau gelombang air, perbezaannya ialah kamu akan ada ni, muka gelombang lah, iaitu merujuk kepada panjang gelombang nanti ya. So perbezaan ni nanti dekat kawasan dalam dan kawasan cetek akan berbeza panjang gelombang lah. So pastikan kamu lukis adalah berbeza jarak dia tu. Alright, so macam mana nak lukis? Okey, yang pertama, okey, bila dilukis gelombang tuju macam ni, okey, yang pertama ialah kamu kena lukis sinar dahulu. So sinar dia mesti menuju kepada satu permukaan lah. Alright, so pastikan bila kamu lukis sinar ni, dia dekat sini dia mesti bersudut tegak ataupun 90 darjah. Maksudnya tak boleh sengit lah. Okay, so dia akan menuju pada satu titik. So titik tu ialah, selepas tu titik tu yang kedua ialah kamu kena lukis garisan normal. So garisan normal biasanya ialah garisan berserenjang lah 90 darjah. Okay, so caranya ialah kamu buat satu garisan putus-putus lah. So dekat sini dia akan menggunakan garisan putus-putus. Buat panjang sampai bawah. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga, bila pergi kepada kawasan cetek, so ini dalam kepada cetek lah, so kenal pastilah daripada dalam ke cetek ataupun cetek ke dalam. So dekat dalam kes ni dia pergi kepada kawasan cetek. So kawasan cetek dia akan mendekati ya. Alright, dia akan mendekati. Okey, so mendekati, kamu lukis saja garisan tersebut. Okay, lukis garisan pada mana-mana kawasan saja, asalkan dia mendekati. So tak kisahlah. So dalam kes ni tak ada pengiraan yang lebih detail berkenaan dengan sudut. So kamu hanya lakarkan sahaja.
Okey. Dan yang keempat barulah kamu lukis panjang gelombang ataupun muka gelombang lah dekat sini. So muka gelombang bila lukis kepada kawasan yang lebih cetek so pastikan dia adalah rapat-rapat dekat sini. Okey, so pastikan rapat sikit lah. So dekat sini yang atas asalnya dia jauh sikit. So bila masuk kepada kawasan cetek, pastikan kamu lukis dengan lebih rapat lagi ya. Okey, so ni adalah step-step dia. Alright. Okey, so aktiviti di bawah melukis dan membincang dan juga melukis. Okey, so yang ini pattern yang ni lah. So yang ni nanti cikgu akan bagi dekat dalam Telegram. Okey, so kamu buat turun lah. Ataupun kamu download saja ikut yang cikgu bagi. Dan cuba bagi muka gelombang yang terasa. Maksudnya kamu lukis lah. Okey, dan nanti hantar dekat cikgu. Alright. Okey, contoh fenomena pembiasan gelombang dalam kehidupan. Okey, contohnya perbezaan bunyi pada waktu siang dan pada waktu malam. Okey, so waktu siang biasanya bunyi agak lemah sikit lah berbanding pada waktu malam. So kalau waktu malam kamu akan dengar bunyi dengan lebih kuat. So kenapa berlakunya fenomena macam ni Alright, so pada waktu siang, udara berhampiran dengan permukaan bumi adalah lebih panas daripada udara di atas. Menyebabkan bunyi akan bergerak lebih laju dalam udara panas berbanding dengan udara sejuk. So dengan itu, bunyi akan dibiaskan menjauhi permukaan bumi. So dia macam ni lah. Alright. So waktu panas So waktu panas, saya lukis sikit. Okey, so bahagian atas So bahagian atas ketumpatan dia kurang. So makin tinggi, makin kurang ketumpatan. Maksudnya udara makin kurang tumpat lah, panas kan. Alright, so apa berlaku ialah bunyi tadi dia akan terbias menjauhi. Okey, so bila sampai ke permukaan atas lagi, pun benda sama. So dia akan bergerak dengan lebih tinggi lah. Okey, ni yang dia kata tadi dia akan bias menjauhi permukaan bumi So kesan dia ialah, so kalau kamu tengok dekat gambar di bawah ni, pemerhati so pemerhati dia akan mendengar bunyi yang lemah pada waktu siang, macam azan lah. So azan biasanya waktu subuh kamu akan dengar jelas, tapi bila waktu zuhur tu kamu dengar perlahan sikit. Okey, sebab apa? Bila waktu siang ni bunyi dia akan terbias menjauhi daripada permukaan. Okey, pada waktu malam pula, udara yang berhampiran dengan permukaan bumi adalah lebih sejuk. So, bila lebih sejuk, dia akan menjadi lebih tumpat lah. Okey. So, apa jadi ialah gelombang bunyi ni dia akan dibiaskan mendekati permukaan bumi. So, apa yang berlaku ialah bila waktu malam ataupun bila waktu keadaan yang lebih sejuk, so kamu akan dengar bunyi lebih kuat. Alright, so yang ni dekat dalam kes ni, bila waktu malam, so ketumpatan ke bawah makin tinggilah ketumpatannya. Makin dekat dengan permukaan, makin tinggi ketumpatan. Lebih sejuk, so waktu malam dia lebih sejuk. Ataupun tengoklah waktu pagi, betul-betul pagi kan. Okay, so dalam kes ni, bunyi dia akan terbias mendekati Okay, sebab apa? Dia pergi pada kawasan yang lebih tumpat. So lebih tumpat dia akan mendekati lah. So bila cikgu lukis, nampak dekat sini, apa berlaku? Bunyi tu dia akan semakin dekat. So dia akan lengkung dekat sini. So kamu akan dengar dengan lebih jelas. Alright, so fenomena lain ialah berkaitan dengan pembiasan gelombang air laut. Okay, contoh kita ada tanjung dan kita ada satu kawasan yang kita panggil sebagai teluk. Okay, so tanjung dan teluk. So apa bezanya? So tanjung ni ialah kawasan air cetek, manakala teluk pula ialah kawasan air dalam. Okey, so sebelum menghampiri pantai, so muka gelombang air hampir lurus. Okey, so dia mai dalam keadaan gelombangnya hampir lurus lah. Maksudnya bentuk pattern dia macam ni lah. Ni. So hampir lurus lah. Itu maksudnya hampir lurus. Kerana air bergerak pada kelajuan yang seragam. Okay, tetapi apabila dia sampai ke tanjung,
So, dia akan sampai ke tanjung dulu lah. Laju gelombang akan berkurangan. Okay, menyebabkan panjang gelombang menjadi lebih kecil. Okay, sebab apa? Tanjung ni dia lebih cetek. Okay, tanjung ni dia lebih cetek. So, kawasan yang cetek menyebabkan laju akan berkurangan. Dan satu lagi ialah panjang gelombang juga akan berkurangan. So, muka gelombang yang menuju ke arah teluk akan bergerak dengan kelajuan lebih tinggi. So, dekat kawasan teluk pula, kelajuannya adalah lebih tinggi sebab apa? Dia lebih dalam. So, menyebabkan panjang gelombang pun adalah lebih besar. So, kalau tengok pada kawasan teluk, so teluk dia lebih dalam. So, laju gelombang lebih laju dan juga panjang gelombang adalah lebih. Alright, so ini menyebabkan muka gelombang akan bengkok dan mengikut bentuk tepi pantai. So, dekat tanjung ni dia cetek. So, cetek dia lebih tumpat. So, efeknya ialah bila pergi kepada kawasan yang lebih tumpat. So, ini adalah garisan normal. Okey, garisan normal. So, katakanlah ni adalah muka gelombang lah. So, bila dia pergi kawasan yang lebih tumpat ni, kawasan dalam. So, ini adalah kawasan cetek. So, pergi pada kawasan cetek, dia akan mendekati. So, dalam kes ni, okay, so dekat dalam kes ni, permukaan dia macam ni ya. Okay, so, bila gelombang datang, okay, so gelombang datang, dia akan pergi mendekati. Okay, so, maksudnya lama-lama dekat situ, dia akan terbengkok lah. Maksudnya gelombang dia akan menuju kepada tanjung lah. So, menyebabkan pada kawasan teluk ni, ombak dia adalah kurang lah. Alright, so ini menyebabkan muka gelombang bengkok dan mengikut bentuk pantai. So, pembiasan gelombang ni menyebabkan tenaga ditumpukan. Okay, so tenaga ditumpukan pada kawasan tanjung menyebabkan amplitude gelombang adalah lebih tinggi. So, bila dia terbias, okay, gelombang ni akan berkumpul kepada tanjung lah. So, bila kumpul dia tolak, kawasan ni ombak dia adalah lebih tinggi lah kawasan tanjung. Manakala kawasan teluk pula, apa berlaku ialah tenaga gelombang ni dia akan disebarkan. So, sepatutnya katakan gelombang pada tepi straight. So, apa berlaku? Dia tersebar. So, tersebar ke arah tanjung. Okay, so, apa berlaku ialah menyebabkan kawasan yang lebih luas dan amplitude ombak adalah lebih rendah. So, kawasan teluk ni menyebabkan air dekat kawasan tu lebih tenang lah. Alright. Okey, kita tengok sikit. Macam mana nak menyelesaikan masalah melibatkan pembiasan gelombang? Okey, so pembiasan gelombang adalah disebabkan pertama ialah perubahan hal laju lah. Okey, so bagi gelombang air, laju gelombang ni dia akan berubah mengikut kedalaman. Alright. So, hal ini menyebabkan panjang gelombang akan berubah lah. So, banyak benda yang akan berubah. Panjang gelombang, laju dan juga sebagainya. So, dalam kes ni, frekuensi dia tidak berubah. Okey, so dalam perubahan air, perubahan kelajuan air, maksudnya air bergerak merambat daripada kawasan yang lebih dalam kepada kawasan yang lebih cetek, frekuensi dia tidak berubah. Okey. Sebab frekuensi ni dia ditentukan oleh getaran daripada sumber gelombang. Okey, contoh dekat gambar di bawah. So, Raja Dewa menunjukkan perubahan laju panjang gelombang apabila air merambat daripada kawasan dalam pergi kepada kawasan cetek. Okay, so kamu perhatikan pada kawasan lebih dalam, so lambda dia adalah lebih besar dan laju gelombang adalah lebih tinggi. Manakala kawasan yang cetek pula panjang gelombangnya lebih pendek dan juga laju gelombangnya adalah lebih kurang lah. So, dalam kes ni, kawasan dalam so V1 lebih tinggi daripada V2 dan lambda 1 pun adalah lebih besar daripada lambda 2. Alright, so disebabkan dia punya frekuensi sama, so daripada rumus laju gelombang iaitu V sama dengan F lambda. So, V sama dengan F lambda. So, pada kawasan yang dalam ialah V1 sama dengan F lambda 1. Dan pada kawasan cetek pula adalah V2. So, ini kawasan cetek iaitu V2 bersamaan dengan F darabkan dengan lambda 2. So, disebabkan dia punya frekuensi dia sama, so kita boleh samakanlah. Alright, kita samakan F. So, kita letakkan perkara rumus F di hadapan. So, F sama dengan V
per dengan lambda. So, V1 per dengan lambda 1 sama juga dengan V2 per dengan lambda 2. Okey, kita tengok contoh sikit. Okey, contoh 1. Satu gelombang SATA mempunyai panjang gelombang 2 cm. So, kamu highlight sikit lah. Isi-isi penting kamu highlight ataupun kamu gariskan. Dan dia punya lajunya ialah 8 cm per saat. Merambat merentasi kawasan cetek. Okey, so bila dia lalu kepada kawasan yang lebih dalam, so laju dia berubah menjadi 12 cm per saat. Dan dia minta kamu cari berapakah nilai, tentukan nilai panjang gelombang di kawasan dalam. So, keluarkan isi. So, katakanlah kita ambil V1 dia ialah 8. Kemudian lambda 1 dia ialah 2 cm. Ini CMS negatif 1. Dan dia bila pergi pada kawasan yang dalam, so V2 dia berubah menjadi 12 cm per saat. Alright, so apa dia nak cari ialah lambda 2. So kita gunakan perkadaran di atas V1 per dengan lambda 1 sama dengan V2 per dengan lambda 2. So next kamu buat gantian 8 per dengan 2 sama dengan 12 per dengan lambda 2. Okey, so lambda 2 bersamaan dengan 12 darab 2 bahagi dengan 8. So, kecilkanlah 2 kali 1, 2 kali 4, 4 kali 1, 4 kali 3. So, bila pergi kepada kawasan dalam, lambda berubah daripada 2 cm menjadi 3 cm. Sebab kawasan lebih dalam So, kawasan lebih dalam, panjang gelombang dia adalah lebih tinggi Okey, contoh 2. So, rajah menunjukkan perambatan gelombang air daripada kawasan P kepada kawasan Q. Alright. Laju gelombang tersebut ialah 18 cm per saat di kawasan P. Okey, so kat sini kamu kena keluarkan isi sikit So, lambda tidak diberikan. Tentukan laju gelombang di kawasan Q. Alright. Okey, dekat kawasan P. Okey, so dekat kawasan P, so cari dia punya lambda setiap satu Okay, dekat sini 12 cm ni bersamaan ada berapa lambda dekat sini? 1, 2, 3, 4. Alright, so 4 lambda 1 adalah bersamaan dengan 12 cm. So, lambda 1 adalah 12 bahagi dengan 4. So, kita dapat panjang gelombang lambda 1 ialah 3 cm. Alright, so untuk kawasan Q pula, so ada berapa dekat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so 8 lambda 2 adalah bersamaan dengan 12 cm. So, lambda 2 adalah bersamaan dengan 12 bagi 8. So, kamu dapat panjangnya ialah 1.5 cm. Alright. So, gunakan rumus perkadaran. Dia minta dekat di sini ialah dia minta kamu cari V2. So, laju dekat gelombang Q. Okey, so V1 diberikan ialah 18 cm. So, kita buat perkadaran. V1 per dengan lambda 1 sama dengan V2 per dengan lambda 2. So, V1 adalah 18 dan lambda 1 ialah 3. V2, so tidak diketahui, ingin dicari. Dan lambda 2 ialah berapa tadi? 1.5. Ini ialah 1.5. So, berapakah nilai V2? So, 18 darabkan dengan 1.5 bahagi dengan 3. So, berapa kamu dapat? 9 cm per saat. Alright. Okey, itu saja untuk video kali ini. Untuk video tutorial dalam modul, cikgu akan sambung dalam video selepas pada ini. Okey, so jumpa lagi. Assalamualaikum.